Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama Muhaimin Izzat bin Muhammad Azmir, nombor matriks 054290 daripada Diploma Syariah. Baik, jadi hari ini saya akan membentangkan serba sedikit subjek sejarah perundangan Islam SYD 11702 yang berkenaan dengan tajuk huraian kepada 5 ijtihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pergi pada slide yang pertama. Jadi untuk pengenalan daripada tajuk ini, Rasulullah merupakan rujukan utama bagi umat terdahulu. Macam mana yang semua tahu, ketika baginda sallallahu alaihi wasallam memerintah di Madinah, terlalu banyak masalah mengenai hukum hakam yang berlaku. Jadi Rasulullah lah tempat ataupun bahan rujukan utama bagi umat terdahulu. Hukum-hukum atau hukum hakam terdahulu termasuk dalam teks-teks suci Al-Quran. Jadi apa saja yang berlaku pada zaman baginda memerintah dahulu, apa saja hukum hakam telah termaktub dan tidak perlulah berijtihad pada zaman dahulu. Namun persoalan yang sering menjadi bualan ataupun masih lagi menjadi bahan perdebatan para ulama ialah apakah Rasulullah seorang mujtahid, yakni adakah Rasulullah seorang yang berijtihad. Ada ulama sebahagiannya mengatakan tidak, Rasulullah tidak berijtihad. Hal ini kerana seseorang yang berijtihad boleh jadi betul dan kebarangkalian boleh jadi salah. Namun sebahagian yang lain ataupun sebahagian ulama yang lain mengatakan ya, Rasulullah seorang yang mujtahid kerana apabila Rasulullah tersilap dalam berijtihad terus ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pergi kepada slide yang seterusnya. Jadi slide ini pengertian ijtihad. Kita pergi kepada definisi ijtihad itu sendiri pada mulanya. Ijtihad berasal dari kata jahada, yakni proses penyelidikan secara bersungguh-sungguh. Dan proses ini berlaku terhadap hukum hakam yang tidak jelas sama ada dalam nas-nas Al-Quran ataupun dalil. Dengan syaratnya seseorang yang berijtihad haruslah memenuhi syarat sebelum berijtihad. Jadi kepada sesiapa yang belum ataupun tidak cukup syarat, beliau boleh rujuk kepada orang-orang yang sudah cukup syarat lah, orang-orang yang pakar dalam sesuatu masalah itu, hukum hakam itu sendiri. Itu pengertian ataupun definisi ijtihad, serba sedikit yang kita boleh ambil. Kita pergi pada slide seterusnya. Uh, Ijtihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama, yakni Rasulullah telah memberikan izinan orang munafik untuk tidak ikut berperang. Di dalam surah Taubah ayat 43, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afallahu anka lima azinta lahum hatta yatabayyana lakal ladina sadaqu wa ta'lamal kazibin. Sadaqallahul azim. Jadi dalam ayat ini Allah telah menegur tindakan Rasulullah yang telah memberikan izinan kepada orang munafik untuk tidak ikut berperang. Rasulullah tidak mengetahui tindakan buruk golongan orang munafik itu sendiri. Orang munafik hanya mahu berperang untuk mengaut keuntungan saja dan tidak berniat untuk berjihad di jalan Allah. Jadi Rasulullah hanya memberi keizinan orang munafik untuk tidak ikut berperang. Lantas Allah tegur dengan dalam surah At-Taubah ayat 43 ini sebagai pengajaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas tindakannya yang kurang tepat. Jadi kita pergi kepada slide seterusnya, yakni ijtihad Rasulullah yang kedua, yakni Rasulullah telah meminta ampun terhadap orang-orang musyrik. Dalam surah At-Taubah ayat 113, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Jadi dalam surah At-Taubah ini Allah telah menegaskan larangannya agar tidak meminta ampun bagi orang-orang musyrik. Meskipun orang yang meninggal atau orang yang mati itu berasal dari kerabat Nabi atau golongan mukmin, kalau dia mati dalam keadaan musyrik, yakni mensyirikkan Allah, Allah melarang agar kita meminta ampun terhadap beliau. Pendapat Hasbi Asy-Siddiqi juga berpendapat dengan sama, yang mengatakan bahawa orang-orang seperti Rasulullah yang telah diutuskan menjadi Nabi dan orang-orang yang beriman tidak pantas ataupun tidak layak untuk meminta ampun terhadap orang-orang yang meninggal
dalam keadaan musyrik ini. Hal ini kerana telah ditegaskan di dalam Al-Quran, orang-orang yang mati dalam keadaan musyrik ini telah akan ditempatkan ke neraka bagi yang mati dalam kekafiran lah. Jadi kita pergi kepada slide yang seterusnya, yakni ijtihad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga. Jadi dalam slide ini mengatakan bahawa Rasulullah mengkehendaki harta rampasan perang. Ada berlaku sedikit kekeliruan ketika ini. Jadi surah Al-Anfal ayat 67-69 menceritakan bagaimana ketika itu perang Badar, mengisahkan tentang tawanan perang di perang Badar, tawanan perang. Jadi pendapat yang Quraisy Syibak untuk mengambil tindakan tegas, yakni seharusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil tindakan tegas atas tawanan perang tersebut. Namun Rasulullah kemungkinan tidak mengambil tindakan tegas atas tawanan perang, dan Rasulullah dilarang oleh Allah membiarkan tawanan kekal hidup. Ada objektifnya di situ, kenapa Allah tidak mahu tawanan perang dikekalkan hidup. Hal ini kerana membahayakan pasukan kecuali kemenangan sudah berpihak. Yakni apabila contohnya kalau kita simpan tawanan perang tu, kita tidak membunuh mereka dengan kita tidak membunuh mereka, jadi kemungkinan bahaya untuk pasukan kita itu sendiri. Mungkin tawanan perang itu boleh memberi info ataupun maklumat kepada pasukan lawan, pasukan mereka. Jadi itu merupakan sedikit maklumat atau objektif mengapa Allah tidak membenarkan tawanan perang kekal hidup, kecuali kalau kita sudah mendapat kemenangan itu barulah boleh kita mengekalkan hidup. Jadi slide yang seterusnya berkenaan ijtihad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang keempat. Jadi ijtihad Rasulullah yang keempat ini merupakan Rasulullah mensolatkan orang munafik yang mati dalam keadaan kafir. Sama juga yang tadi, tapi tadi mendoakan. Tapi ijtihad kali ini Rasulullah mensolatkan orang yang munafik yang mati dalam keadaan kafir. Sebagaimana yang diceritakan di dalam surah At-Taubah ayat 44. Maksudnya, dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan, yakni jenazah orang yang mati di antara mereka. Dan janganlah kamu mendoakan di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka telah mati dalam keadaan fasik. Jadi ayat dalam surah At-Taubah ayat 84 ini telah beritahu kita, Allah telah menegaskan jangan kamu solatkan dan mendoakan bagi orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Jangan kamu menguruskan perkuburannya dan berdoa kepadanya seperti mana kamu lakukan di tanah perkuburan Islam. Jadi nak kata kat sini yang Allah melarang umat-umat Islam, terutamanya Rasulullah yang telah diangkat, diutus menjadi Rasul, untuk tidak samakan jenazah orang Islam dan orang yang mati dalam keadaan kafir. Jadi kita tidak boleh buat apa pun yang kita buat di tanah perkuburan Islam, seperti berdoa, kita buat juga kepada orang-orang yang mati dalam keadaan fasik ataupun kafir. Jadi itu antara ijtihad Rasulullah yang ditegur oleh Allah di dalam surah At-Taubah ayat 84. Dan slide yang terakhir merupakan ijtihad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelima, yakni menggerakkan saat turun wahyu. Menggerakkan apa? Kita pergi kepada surah Al-Qiyamah ayat 16 sampai 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Summa inna 'alaina bayanah. Shadaqallahul 'azim. Jadi ayat di dalam surah Al-Qiyamah ayat 16 sampai 19 ini merupakan pelajaran dan pengajaran daripada Allah Subhanahu wa taala kepada baginda mengenai cara menerima wahyu dari malaikat. Jadi dalam surah ini Allah telah mengajar bagaimana Rasulullah untuk menerima wahyu. Caranya dengan mendengarkannya, dan Allah akan menjamin untuk baginda untuk mengumpulkan ke dalam hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan caranya adalah 3 cara, yakni yang pertama pengumpulan wahyu, dan kedua pembacaannya, dan ketiga penafsirannya. Jadi Allah telah menjanjikan sesuatu yang baik kepada Rasulullah ketika menerima wahyu dari malaikat. Jadi ini antara 5 ijtihad Rasulullah yang boleh kita belajar serba sedikit lah.
Dan penutup bagi pembentangan saya pada hari ini, yakni Rasulullah SAW berijtihad pada perkara-perkara syarak yang ketiadaan nas sahaja. Jadi sekiranya sesuatu hukum hakam ataupun persoalan yang timbul, kalau ada dalam nas Al-Quran ataupun hadis, jadi baginda tidak akan berijtihad, baginda terus mengeluarkan hukum berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sekiranya diajukan soalan berkaitan fatwa, baginda akan menunggu wahyu terlebih dahulu. Dan jika tiada wahyu, itu menandakan bahawa diberi keizinan untuk baginda berijtihad dan mengeluarkan hukum. Namun sekiranya berlaku kesilapan ketika mengeluarkan hukum dalam berijtihad, langsung terus ditegur dan diperbetulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Jadi boleh kita ringkaskan serba sedikit berkenaan dengan tajuk ini bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berijtihad. Namun sekiranya tersilap ataupun tersalah dalam berijtihad, Allah Subhanahu Wa Taala akan langsung menegur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini kerana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan seorang yang maksum, tidak melakukan dosa. Jadi Allah akan menegur di dalam Al-Quran sekiranya Nabi tersilap dalam berijtihad. Dan berikut merupakan rujukan yang saya gunakan untuk menyiapkan tugasan dan slide pembentangan dalam subjek tersebut. Jadi wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.